Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'. Hayakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dicintai Allah Azza wa Jalla, semoga kita sentiasa di dalam jagaan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keistiqamaan di dalam agamanya. Setelah kita memuji Allah Rabbul Jalali wal Ikram yang memberikan kita taufiknya sehingga kita dapat ke lapangan pada petang ini yang mulia, pada hari Jumaat yang mulia ini, sesama kita mengisikan masa yang kosong ini untuk kita bersama-sama meningkatkan keimanan kita menjadi hamba yang sentiasa bertakwa kepada Allah Rabbul Jalali wal Ikram. Semoga kita sentiasa menimba ilmu di dalam apa jua keadaan, di dalam apa pun situasi yang kita menghadapinya. Allah telah mengizinkan kita dengan beberapa wasilah sehingga kita dapat menuntut ilmu dan kita dapat mengisikan masa yang bermanfaat ini. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Wal 'asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa 'amilus salihat, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri." Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan kerugian kecuali orang-orang yang beriman, yang beramal saleh. Setelah kita beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan kita telah mempunyai ilmu dan kita mengetahui tentang yang mana halal, yang mana haram, yang mana sunnah, yang mana bid'ah, seterusnya kita beramal saleh, iaitu amalan yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla adalah amalan yang sesuai dengan syariat yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa 'amilus salihat. Jadi amal-amal yang saleh yang sesuai dengan ittiba' bir rasul, yang kita sesuai dengan amalan yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai amal yang saleh. Seterusnya sentiasa kita watawasau bil haq, berpesan-pesan kepada saudara kita di ahli keluarga kita dengan penuh kesabaran. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, penuh kebenaran dan juga penuh kesabaran, iaitu penuh dengan kebenaran. Watawasau bil haq, al-haq huwal ilm, kebenaran itu adalah ilmu dan ilmu itu adalah nur dan nur itu adalah al-huda, ilmu itu adalah petunjuk. Seterusnya kita sentiasa bersabar. Watawasau bis sabr, setelah kita mempunyai ilmu, setelah kita beriman dan setelah kita mempunyai ilmu dan setelah kita memahami syariat agama ini, dan sentiasa kita berpesan-pesan kepada ahli keluarga kita, sahabat kita, jiran kita, saudara mara kita dengan penuh kesabaran, iaitu watawasau bis sabr, sentiasa penuh dengan kesabaran. As-sabr, kesabaran ini kita memahaminya dengan penuh mahabbatan mawaddah, dengan penuh kecintaan dan juga mawaddah dan juga rahmah ketika kita menyampaikan tabayyun kepada saudara kita dalam rumah, di jiran kita, sama sahabat-sahabat kita yang lain. Oleh itu berapa pentingnya dalam kita menuntut ilmu, dalam kita memahami ilmu itu,
Dan kita lihatlah musibah yang berlaku di kalangan masyarakat kita adalah manusia beramal sesuatu perkara. Mereka beramal dengan satu ibadah. Mereka beramal dan mereka berhujjah dengan sesuatu perbuatan tanpa dasarnya adanya ilmu. Dan itu adalah musibah. Kerana musibah itu terjadi disebabkan kejahilan manusia itu sendiri. Dan lihatlah sebagaimana musibah yang berlaku pada zaman Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam. Di zaman Nabi Nuh berlakunya musibah yang ditimpakan ke atas umatnya disebabkan kejahilan, kebodohan yang mereka lakukan disebabkan ingkarnya kepada perintah Allah dan Rasulnya. Maka Allah menurunkan satu musibah yang syadid, musibah yang sangat pedih, azimus syadid kepada mereka, iaitu hujan yang melampaui batas sehingga mereka itu dihancurkan oleh Allah Jalla Jalaluh. Maka ilmu di sini adalah kata lawan kepada al-jahal. Ilmu adalah kata lawan kepada kebodohan. Ilmu itu adalah nur, al-jahal itu adalah zulumat, iaitu kegelapan. Orang yang mempunyai ilmu sentiasa di hadapannya penuh terang menderang dengan cahaya, iaitu nur. Dia memahami yang mana yang benar, yang memahami yang mana yang salah. Adapun kebodohan, ini sikapnya yang sebagaimana sentiasa kita sebutkan, al-jahal tidak pernah ada tempatnya. Mereka sentiasa melakukan kebodohan, kejahilan tanpa bertempat, kerana mereka tidak mahu untuk mencari al-ilm. Ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum. Apabila kita menyebut kebodohan kepada seseorang, manusia yang tidak memahami manhaj agama ini, dia beranggapan bahawa kebodohan ini termasuk salah satu ucapan ataupun kalimat ataupun perkataan yang qabih, yang buruk, yang tidak mempunyai adab dan juga tertib. Maka di situlah ilmu, dan itulah bahasanya. Kata lawan ilmu itu adalah al-jahal. Ilmu itu apa yang disebutkan oleh Allah, Rasul dan para sahabat. Sebagaimana Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah rahimahullah ta'ala sebut di dalam Al-Nuniyah. Al-ilmu ma qala Allah wa ma qala Rasul wa ma qala sahabah. Wa qila maqala mas-sahabah. Ilmu itu apa yang disebutkan oleh Allah, apa yang disebutkan oleh Rasul, apa yang disebutkan juga oleh sahabat, yang diajarkan oleh Allah fi kitabillah, apa yang disebutkan oleh Nabi SAW fil hadithis sahihah, apa yang disebutkan oleh para sahabat fil athar, yang ditinggalkan oleh para sahabat. Itu adalah ilmu syar'i. Adapun selain daripada itu adalah ilmu-ilmu akademik, adalah ilmu fardu kifayah. Adapun fardu ain adalah ilmu yang kita harus belajar daripada kitab Allah, daripada kitab al-hadith, dan juga apa yang disebutkan oleh para sahabat, iaitu al-athar. Jadi siapa yang menyimpang daripada Al-Quran, hadith dan juga athar sahabat, maka mereka berada dalam kondisi, dalam keadaan al-jahl, iaitu kebodohan. Sebagaimana telah disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, adapun ilmu yang kita maksudkan di sini adalah ilmu syar'i. Ilmu yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, berupakan keterangan dan petunjuk, iaitu bayan wal huda, iaitu penjelasan dan juga petunjuk kepada masyarakat. Kerana manusia di zaman Nabi SAW itu, para sahabat sebelum mereka Islam, mereka dalam keadaan kegelapan. Kegelapan maksudnya mereka kebodohan melakukan amalan-amalan syirik. Lalu disampaikan kepada mereka iaitu keterangan, bayan, kemudian diberikan mereka petunjuk oleh Allah Azza wa Jalla. Kerana Allah lah yang memberi petunjuk kepada sesiapa yang dia kehendaki. Maka ilmu yang di dalamnya terkandung pujian dan sanjungan adalah ilmu wahyu, iaitu ilmu yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Itu yang disebutkan sebagai ilmu syar'i. Naam. Maka kita menuntut ilmu ini disebabkan kita nak memahami agama ini. Bukan menuntut ilmu supaya kita digelarkan manusia yang pandai, kemudian kita yujadilus sufaha, kita berjidal dengan orang-orang yang bodoh. Bukan. Kita menuntut ilmu untuk kita taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, supaya kita lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Maka
Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, khairan, dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla sebagai kebaikan, yufaqihu fid din, maka dia akan menjadikannya faham tentang agamanya. Oleh itu, telah kita berulang-ulang kali menyebutkan bahawa yang disebutkan kefahaman, bukan kita belajar mesti kita pandai. Apabila kita mengadakan perjalanan kita menuntut ilmu, sama ada dekat ataupun jauh, sama ada secara langsung ataupun tidak langsung, sentiasa memohon kepada Allah Azza wa Jalla supaya memberikan kita kefahaman, iaitu kepandaian, kebijaksanaan yang kita boleh faham agama tersebut. Kerana apabila kita belajar, kita buatlah perjalanan itu berapa jauh sekalipun, jika Allah tidak berkehendak untuk kita memahami agama tersebut, maka memang kita tidak akan faham sama sekali. Oleh itu, kita sentiasa meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa kurniakan kita ilmu yang bermanfaat, bukan menjadi seorang yang pandai, orang yang boleh menghafal Al-Quran 30 juzuk. Alhamdulillah jika orang itu boleh menghafalnya, walhamdulillah. Orang itu boleh menghafal hadis dengan sanadnya, alhamdulillah. Akan tetapi kita lihat dengan kepala mata kita betapa ramainya manusia yang hafal Al-Quran 30 juzuk, mereka yang menghafal hadis dengan sanadnya. Apakah mereka itu jago dan memahami syariat-syariat Allah? Maka tidak ada kebaikan pada mereka. Mereka menghafal Al-Quran, mereka menghafal hadis dengan sanad-sanadnya, akan tetapi mereka terjatuh kepada kebidaatan dan juga kejahilan yang fatal. Maka itu mohonlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya sentiasa kita diberikan kefahaman fid din, sebagaimana didoakan oleh Nabi SAW kepada sepupunya, iaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu fit ta'wil. Ya Allah, berikan dia kefahaman dalam agama. Ini menunjukkan Nabi SAW mendoakan Abdullah bin Abbas untuk memahami agama dia dengan sebenar-benarnya difahami oleh Ibn Abbas ini. Lalu Allah mengizinkan doa tersebut, Allah memakbulkan doa tersebut. Lalu Abdullah bin Abbas termasuk orang yang paling faqih dalam ilmu fiqhnya, kefahaman agamanya, dan juga wa'allimhu fit ta'wil, dan juga termasuk seorang ahli tafsir yang pertama selepas peninggalan Nabi SAW yang memahami ilmu tafsir adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Oleh itu, menuntut ilmu ini sentiasa bersama para ulama. Menuntut ilmu langsung daripada ulama, langsung menuntut ilmu daripada orang yang alim, yang sentiasa bersama para ulama rahimahallahu ta'ala. Sebagaimana telah disebutkan oleh Nabi SAW, di mana semalam juga kita telah membaca hadis tersebut yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga Tirmizi dengan hadis yang sanad yang baik, di mana Nabi SAW bersabda, "Innal anbiya'a lam yuwarithu dinaran wala dirhaman." Sesungguhnya para nabi itu tidak mewarisi dinar dan juga dirham. Wa innama yuwarithul ilm. Sungguh mereka ini mewarisi ilmu. Faman akhadahu akhadha bihafzin wafirin. Maka barang siapa yang mengambilnya, maka ambillah bagian yang banyak. Iaitu ilmu yang terus ambil daripada ulama ini. Sentiasa bersama para ulama, ya, ulama yang masih hidup. Yang telah kita sebutkan, jangan sekali-kali kita meninggalkan ulama yang Rabbani yang masih hidup dan kita berpaling daripada mereka, kerana ulama inilah setiap era zaman itu Allah Azza wa Jalla menghidupkan mereka supaya menghidupkan agama Allah Azza wa Jalla ini. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Sebelum kita masuk kepada Al-Kitab Tadhkiratus Sami' wa Mutakallim, berikan juga keizinan untuk kita memberikan penjelasan bagi para sahabat-sahabat kita yang melalui channel-channel yang lain yang masih tertinggal dalam keutamaan kita memiliki dan juga kita mengutamakan al-ilm, iaitu ilmu. Kita lihatlah musibah yang berlaku pada hari ini oleh beberapa kelompok-kelompok jamaah ini, di mana mereka ingin berdakwah. Mereka kononnya mereka adalah satu jamaah yang berdakwah, mengajak kepada kebaikan, kepada ma'ruf, kepada manusia untuk menuju kepada kebaikan. Apakah itu termasuk salah satu kebaikan dalam dakwah mereka? Mereka berdakwah dengan ketuk ke rumah-rumah manusia, ajak manusia ini menuju ke masjid. Kita nak tanya di sini, apakah ini ajaran Nabi SAW? Apakah ini adalah dimasukkan sebagai ilmu dan dakwah?
Apakah yang ini yang diajarkan oleh Nabi dan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in? Nabi, setelah peninggalan Nabi SAW, para sahabat ini meneruskan dakwah Nabi SAW, iaitu dakwahkan ilmu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Bukan menciptakan lagi satu dakwah, reformasi dakwah baru untuk Islam ini. Kerana Islam itu agama dakwah, dan Islam itu telah jelas dan lengkap untuk manusia faham. Lihatlah ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Di dalam dakwah itu, yang paling pertama kita harus tahu adalah ilmu. Tanpa ilmu, dakwah itu binasa. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, fi kitabihi Al-Jami'us Sahih, disebutkan di dalam kitabnya, iaitu Sahih Bukhari. Berkata Imam Al-Bukhari dalam permulaannya membuka kitab Babul Ilm. Apa kata Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala? Al-ilmu qabla qaul wal amal. Ilmu itu diutamakan terlebih dahulu sebelum seseorang itu berhujjah, berdalil, berhujjah, berpidato, bercakap dengan manusia, wal amal, dan juga mengamalkan satu ibadah. Itulah ilmu. Bagaimanakah seseorang itu boleh dikatakan berdakwah, mengajak manusia kebaikan ke masjid? Memang ke masjid itu termasuk kebaikan. Dan juga apabila kita membuatkan satu manhaj yang baru untuk mengajak manusia pergi masjid dan katanya ini adalah dakwah yang ma'ruf dan sebagainya. Ini bukan perkara yang diajar oleh Nabi SAW, ikhwan, fiddin, azani Allah wa iyyakum. Kerana cukuplah agama ini telah disyariatkan dengan seruan azan. Dengan seruan azan ini mencukupi untuk kita manusia yang mukallif ini mendengar azan, seruan azan untuk menuju ke masjid. Dan kita tak perlukan seseorang itu ketuk pintu untuk mengajak kepada masjid. Dan itu termasuk perbuatan yang menyalahi sunnah Nabi SAW. Cukup dengan azan, orang yang beriman akan keluar menuju ke masjid. Kalau antum pergi rumah orang yang tak beriman ajak kepada masjid, tetap kalau Allah tidak mengizinkan dia untuk pergi masjid dan dia tidak akan ke masjid. Cukup dengan azan. Kerana azan itu ada seruan hayya ala salah, kita menuju ke masjid untuk solat. Para sahabat tidak pernah mengajak sahabat-sahabatnya ketuk ke rumah kiri kanan 40 kiri 40 kanan depan belakang untuk menuju ke masjid. Agama ni tak pernah mengajak sedemikian rupa. Cukuplah kita, para sahabat ini, selepas peninggalan kewafatan baginda SAW, para sahabat ni meneruskan dakwah Nabi SAW itu adalah menebarkan manusia selepas sepeninggalan Nabi SAW, itu adalah ilmu yang ditinggalkan, yang apa yang disyariatkan kepada Nabi SAW. Barakallahu fikum. Seterusnya, di dalam dakwah ini, dalam ilmu dakwah ini, kita ada dua kelompok, iaitu ummatul dakwah dan juga ummatul ijabah. Siapakah ummatul dakwah dan siapakah itu ummatul ijabah? Ummatul dakwah adalah para sahabat Nabi SAW. Mereka ni mendengar wahyu daripada Nabi SAW, lalu mereka dakwah. Maka Nabi SAW memerintahkan para sahabat ini menuju ke pelosok-pelosok dunia untuk diutuskan untuk sampaikan dakwah dalam bentuk utusan para sahabat dan juga risalah-risalahnya. Amma ummatul ijabah, adapun umat yang dikatakan ummatul ijabah ini, dakwah ijabah ini adalah kami yang hidup selepas para sahabat Nabi SAW. Apa tu ijabah? Hanya kita tinggal menerima apa yang ada pada ilmu tersebut. Kita hanya menerima dan kita beramal dengannya. Kita tidak perlu nak sampai dakwah yang sebagaimana para sahabat buat, menuju kepada pelosok dunia dan sebagainya. Dan dakwah yang kita fahamkan di sini adalah dakwah menyampaikan ilmu.
Jadi ramai masyarakat kita lihat musibah di Facebook, di Twitter, di Instagram dan sebagainya, yang sebahagiannya itu membawa panji-panji mereka sendiri, yang ada mengklaimkan mereka daripada jamaah ini dan sebagainya. Dan ana rasa ana tak perlu sebut siapa dia adalah. Antum pun dah tahu, jangan tersengih-sengih kat rumah tu siapa dia. Yang kedua tu, ada sebahagian kelompok yang membawa panji dan juga tersenyum lebar, seolah-olah mereka itu adalah as-salafiyin di kalangan sunnah. Kemudian mereka ini membuat kacau bilau keharmonian agama-agama lain. Sebagaimana kita lihat musibah yang berlaku kepada masyarakat kita hari ini, yang kononnya mengajak kepada orang-orang kafir ini kepada Islam. Mereka membuat NGO mereka sendiri. Sedangkan manusia-manusia ini bukan dalam tujuan berdakwah kepada agama Allah. Hanya membuat provokasi kepada masyarakat supaya masyarakat ini lebih huru-hara, saling bantah-membantah, sama ada daripada agama Nasara dengan Islam, agama orang-orang Buddhis dengan orang Islam dan sebagainya. Adapun Nabi SAW itu tidak mengajar kepada provokasi, kerana pentingnya dalam ilmu, dalam berdakwah ini, kita menyampaikan kepada orang-orang kafir apa itu tauhid, bukan membuat provokasi. Jangan sekali-sekali kita memprovokasi agama-agama lain. Kerana ketika orang-orang kafir ingin memprovokasi agama Islam, Allah turunkan wahyu kepada Nabi SAW. Qul ya Muhammad, ya ayyuhal kafirun. Tidak mengajak kepada mereka provokasi. Cuma ajak kepada mereka, fahamkan agamamu dan kau faham apa yang difahami oleh agama aku ini. Sehingga Allah mengakhir kalam firman-Nya dalam surah Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Agamamu, lalu agamaku. Bermaksud keyakinan apa yang diyakini oleh agamamu, tetaplah kamu yakin dengan apa yang kamu yakinkan. Apa yang kita tetap meyakini dalam akidah keyakinan kita, maka sungguh kita sentiasa meyakini apa yang kita yakinkan dalam akidah kita ini. Naam. Seterusnya, dalam dakwah ini, dalam memahami konsep berilmu, kita harus mengetahui ilmu yang disebutkan oleh Allah, Rasul, yakni Nabi SAW dan para sahabat. Kita memahami kalam Allah, tafsir dalam Al-Quran sesuai dengan kefahaman sahabat-sahabat Nabi. Kita memahami hadis-hadis Nabi sebagaimana difaham oleh sahabat-sahabat Nabi ridwanullahi alaihim. Demikian selepas sahabat, para a'immatis salaf, ulama-ulama salaf, ulama yang hidup pada qarnul mufaddalah, iaitu seperti Imam Bukhari, Imam Syafi'i, Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah dan selainnya. Mereka ini semuanya memahami agama sebagaimana yang difahami oleh para sahabat Nabi SAW. Lihatlah apa yang dituliskan oleh Imam Syafi'i, imam besar kita, oleh Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala dalam Al-Um, yang dituliskan oleh muridnya, yang dituliskan juga oleh murid kanannya, iaitu Al-Buwaiti dan juga Al-Muzanni, di dalam Mukhtasar Al-Muzanni dan Mukhtasar Al-Buwaiti. Dalam kitab-kitab mereka menyebut apa yang disebutkan oleh para salaf, yang disebutkan oleh para imam-imam salaf, iaitu sahabat. Tapi manusia ini berlakunya fitnah. Mereka mengubah agama-agama ini seolah-olah mereka lebih pandai daripada para sahabat Nabi SAW. Semalam kita telah berlalu dalam masalah syarahus sunnah. Berkata Syekhuna Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, bahawa sahabat ini adalah talamidun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa aqrabu ilal haq. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah murid-murid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah manusia yang paling paling rapat, paling dekat kepada kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu apakah kita harus lompat kepada orang-orang yang lain untuk kita mengambil ilmu? Sedangkan sahabat-sahabat ni ilmunya adalah benar dan lurus dalam kita memahami ilmu ini. Jadi kembalilah dakwah ini, dakwah kepada saudara kita daripada kalangan keluarga kita, sahabat kita ini, kita mendakwah mereka kepada ajaran tauhid. Dakwah ini adalah tauhid, ilmu ini adalah tauhid. Bukan ilmu ini mengajak kepada manusia kebaikan.
Kebaikan yang masuk macam mana yang mereka faham kepada kebaikan. Kerana tauhid itu adalah kebaikan. Kerana tauhid itulah kebaikan yang paling azam. Yang paling mulia sekali adalah tauhid. Kerana seseorang yang bertauhid itulah menyebabkan dia beriman, benar dia beriman kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga dia tidak membuat sebarang amalan-amalan perbuatan syirik kepada Allah. Walyana'udzubillah. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Demikianlah yang diajarkan oleh Nabi SAW dalam doa tersebut. Baik, tidak membuang masa lagi, ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum. Sebelum kita membaca kepada kitab Ibnu Jama'ah Al-Kinani rahimahullahu ta'ala, bahawa sentiasalah menuntut ilmu dalam apa jua keadaan sekalipun, kerana ilmu inilah yang membawa kita menuju kepada jannah. Sebagaimana disebutkan oleh sahabat Nabi SAW, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Nabi SAW, wa man salaka tariqan yaltamizu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Rawahu Bukhari fi sahih. Bahawa barang siapa yang berkehendak oleh Allah Azza wa Jalla, man salaka tariqan, barang siapa yang meniti jalan-jalan untuk mencari, yaltamisu fihi ilman, mencari jalan-jalan untuk mencari ilmu, biiznillah, sahalallahu lahu, maka Allah memudahkan baginya tariqan ilal jannah. Bukan menuntut ilmu tu masuk syurga, masuk jannah, tapi menuntut ilmu dimudahkan oleh Allah Jalla Jalaluh untuk seseorang itu meraih al-jannah, firdausil jannah. Disebabkan apa? Dengan ilmu seseorang itu tahu mana yang syirik, apa itu tauhid, apa itu sunnah, apa itu bid'ah, apa itu halal, apa itu haram, apa yang mubah, apa yang tidak diperintahkan, apa yang tidak disyariatkan, semuanya ada dalam ilmu. Maka kita akan masuk kepada poin yang berikutnya, adalah kaedah dalam kita mengambil ilmu. Naam, barakallahu fikum. Sebelum kita baca ni, sebarang soalan yang antum punya soalan, sila WhatsApp ataupun kirimkan soalannya. Nanti insyaAllah kita akan memberikan penjelasan kepada soalan-soalannya. Baik, kita teruskan kepada kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim, iaitu kitab ini dituliskan oleh Imam Badruddin Ibnu Jama' Al-Kinani Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau adalah ulama yang bermazhab Syafi'i, yang mana beliau ini hidup sezaman dengan Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Bagi sebahagian ikhwah yang belum mendengar introduction kepada kitab tersebut yang kita telah melalui di dalam satu dars yang lepas, Imam Badruddin ini wafat pada 733 Hijriyah, dan beliau menulis kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi adabil alim wal muta'allim, iaitu satu tadhkirah, satu peringatan, satu ilmu bagi orang yang sami', orang yang mendengar ilmu, wal mutakallim, seorang yang berbicara tentang ilmu agama ini. Fi adabil ilm, dalam adab seseorang itu menuntut ilmu, dan juga adab seseorang yang memberi ilmu. Jadi bukan saja penuntut ilmu harus mempunyai adab, para ulama juga harus mempunyai adab dalam hal tersebut. Dan kitab ini tidak besar mana sekalipun, tetapi dia beberapa banyak hadis-hadis yang harus ditakhrij, harus kita teliti dalam kitab tersebut. Maka kitab ini dicetak oleh beberapa cetakan, beberapa cetakan yang dicetak oleh beberapa pustaka taba'ah di negeri Arab, dengan beberapa takhrij oleh beberapa ulama muhakkik. Ada beberapa kitab yang telah ditelitikan. Dahulu kami belajar kitab ini, pada awalnya begitu terpegun, begitu indahnya belajar adab ini, sehingga kita lihat bahawa betapa dahsyatnya belajar adab ini, berapa indahnya, mulianya seorang itu belajar adab.
berbanding orang yang belajar begitu banyak, belajar hadis, banyaknya belajar tauhid, belajarnya dan sebagainya. Bukan kita katakan tidak perlu belajar itu, tidak. Sehingga mereka terjatuh syubhat dan fitnah, sehingga mereka tidak mempelajari adab-adab tersebut, kepada ilmu tersebut, kepada dirinya, kepada syekhnya, kepada gurunya, ustaznya dan sebagainya. Maka ini kepada kitab ini mengajar kepada kita menghormati kitab-kitab dan sebagainya. Jadi berapa pentingnya ilmu tersebut, sehingga para salafus salih rahimahullah ta'ala menyebutkan darasnal adab 20 sanah. Kami belajar adab ini tempohnya 20 tahun lamanya. Kami belajar adab. Thumma darasnal kemudian barulah kami mempelajari ilmu. Ingat, 20 tahun para salaf ini belajar adab, kemudian baru belajar ilmu. Ini baru pergi ke universiti, belajarnya 4 tahun, lalu baliknya seperti jago, dia seolah dia seorang alim, seorang ulama, dan memperlekehkan para ulama. Seolah-olah apa yang fikrah-fikrah yang keluar daripada kepala akalnya itu adalah manfaat bagi umat. Ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum, antum belajarnya 4 tahun. Belajar 4 tahun tu semua ilmu dasar. Itu pun belum tentu yang 4 tahun belajar pergi jumpa kibar ulama yang duduk bersama mulazamah, bersama para masyayikh. Ada yang belajar kabur. Bila para masyayikh datang, seolah-olah tak perlu kita cukup belajar di universiti. Mereka hanya inginkan kertas yang ada pada diri mereka. Ini fitnah. Dan kita lihat betapanya para asatiza, ustaz-ustaz, sahabat-sahabat kita yang mana mereka ini duduk bersama kibar ulama semasa hidupnya Imam Muqbil rahimahullah ta'ala, yang masa hidup bersama Syekh Shalih Utsaimin rahimahullah ta'ala. Betapa besarnya ilmu yang mereka dapat daripada fawaid duduk bersama para kibar ulama ini. Naam. Kita teruskan di poin yang seterusnya dalam kitab Tadhkiratus Sami' wa Mutakallim oleh Al-Imam Al-Badruddin Ibn Jama' Al-Kinani Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Di dalam bab ini ana akan mengambil poin-poin yang penting, perenggan-perenggan yang penting untuk dibahaskan, insya-Allah, dan kita akan sambung pada hari yang akan datang. Barakallahu fikum. Di dalam tajuk Al-Faslu Tsani fi adabihi ma'a syaikhi wa qudwatihi wa ma yajibu alaihi min azimi hurmatih. Bab fasal yang kedua, iaitu dalam adab seseorang itu bersama seorang penuntut ilmu itu bersama syekhnya, gurunya, dan wa qudwatihi, dan teladaninya. Wa ma yajibu alaihi min azimi hurmatih, apa yang wajib ke atasnya yang terkait dengannya apa dia? Min azimi hurmati, dengan besarnya kehormatan kepada syekhnya. Ini ana pernah lihat ada sahabat-sahabat kita, bila masyayikh datang jumpa dengan masyayikh, seolah syekh ni macam sahabat dia. Ini yang ana nampak betapanya kalangan ada salafiyin ni yang tidak begitu beradab kepada syekh-syekh. Semula pun dia seorang ustaz dan sebagainya. Bila duduk dengan ulama ini dia ada azim hurmat, iaitu kemuliaan dalam menghormati mereka. Adapun kita kena faham di sini, dalam menghormati para ulama ini bukan sebagaimana orang-orang sufi orang-orang sufi ini menghormati syekh-syekhnya sehingga mereka sanggup mencium kaki syekhnya. Tidak. Kita hormat dalam ilmu syekh tersebut. Kita menghormati syekh itu, tidak mencelanya, tidak dan sebagainya. Kerana al-ulama'u warithatul anbiya. Kerana ulama ini adalah pewaris para nabi. Jadi jangan sekali-kali mencela syekh asatiza atas asatiza ahlus sunnah yang lurus rabbani, yang lurus manhajnya. Jadi mengasihani, mendoakannya, mencintainya, kerana ini termasuk al-iman. Kerana aurathatul iman. Kerana ikatan iman itu adalah al-hubbu fillah. Mencintai seseorang itu kerana Allah Azza wa Jalla. Wa baghadhu fillah. Dan kita membenci seseorang itu kerana Allah, bukan kerana hawa, bukan kerana hawa nafsu. Maka dalam poin ini
terjadi beberapa bahagian. Yang pertama, al-awwalu annahu yanbaghi litalabil ilm an yuqaddima an-nadhara wa yastakhira Allah fi man ya'khudhul ilm anhu. Iaitu pada awalnya seorang penuntut ilmu haruslah mengadakan pertimbangan bagi dia untuk beristikharah. Wa yastakhira, iaitu harus dia mengadakan istikharah baginya kepada Allah Subhanahu wa taala fi man ya'khudhul ilma anhu, iaitu dari siapakah dia akan menimba ilmu tersebut, mendapatkan kebaikan dalam hal tersebut. Wa yaktasibu hasanal akhlaqi wal adabi minhu, iaitu mencari manakah lebih baik akhlaknya dan adabnya dalam bersama guru ini. Hendaklah dia memilih seorang syekh yang baik akhlak dan juga adab dalam majlisnya itu. Baik. Apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Jama' Al-Kinani rahimahullah ta'ala. Seorang penuntut ilmu harus melihat dengan matanya sendiri, dengan akalnya sendiri, untuk beristikharah. Jadi istikharahlah kepada Allah Subhanahu wa taala apabila kita memilih guru-guru ini. Kerana apabila istikharah ni, kita mengambil guru, kita mencari syekh ni untuk kita menimba ilmu ini, adalah semata-mata kerana wajah Allah, kerana wajah Allah. Kita mengharapkan redha Allah Azza wa Jalla. Maka dulu kala ketika ana pun mencari guru-guru dalam bertalaki hifdzil Quran, dalam menghafal Al-Quran ini, pada awalnya sebelum lagi belajar adab ini juga, telah ana pun mengambil istikharah, mencari guru yang mana yang lebih baik, yang kita lihat ilmunya, adabnya, akhlaknya dan sebagainya, mencintai kita, menyayangi kita dalam ketika kita menuntut ilmu bersamanya. Dan alhamdulillah benda itu memang benar disebutkan oleh para salaf, para ulama-ulama ahlus sunnah, sebagaimana disebutkan oleh Ibn Jama' Al-Kinani di dalam kitabnya, adalah kita beristikharah dalam menuntut ilmu. Apabila kita dah istikharah menuntut ilmu seorang syekh ini, kita belajar bersama dia, satu hari kelak nanti, ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum, dengan qadar Allah, ia termasuk orang-orang yang terjatuh di dalam penyelewengan agama Allah Azza wa Jalla, dan kita telah bersiap siaga untuk kita meninggalkannya ketika itu. Disebabkan pada awalnya kita telah istikharah, kita meminta taufik Allah Azza wa Jalla untuk kita bersama dia. Pada satu hari nanti kita akan tinggalkan dia disebabkan kerana Allah Azza wa Jalla juga. Bukan kerana kita mempunyai penyakit hati, iaitu ta'assub. Bukan kita mempunyai penyakit hati, iaitu kita ta'assub kepadanya. Bukan itu yang kita carikan. Kita mencari kebenaran ilmu bukan dengan dia, tetapi dengan melalui bayan yang disampaikan daripada seorang syekh. Seterusnya, berkata Al-Imam Al-Kinani rahimahullahu ta'ala, jika berkemungkinan seseorang itu hendaklah memilih seorang syekh yang benar-benar mempunyai kemampuan, mempunyai kemampuan dalam ilmu tersebut. Terbuktinya seorang yang penyayang, kata Imam Ibn Jama'ah Al-Kinani. Dan kita pun terlihatnya kepribadiannya, personality dia baik, bagus, diketahui akan kebersihannya. Seorang syekh yang pembersih. Jangan pergi belajar dengan seorang syekh yang kita nampak jelas pengotornya, kita tengok pun mukanya pun tidak ada tokoh-tokoh sunnah-sunnah pada mukanya, katanya sunnah. Kita nampak pada lihat zahirnya saja tidak menconderongkan seseorang itu menimba ilmu dengan dia. Dikenal juga dengan penjagaannya, penampilannya itu. Yang paling baik adalah, yang paling bagus untuk kita lihat adalah apa dia?
wa kana ahsana ta'liman, iaitu kita mencari paling baik penjelasan ilmunya. Ini kadang belajar pun pergi belajar 1 jam 2 jam pun tak faham juga lagi. Maksudnya dia tak faham penjelasan tersebut. Ana cakap 2 perkara. Ana sebutkan di sini ada 2 perkara, di mana 2 perkara ilmu ini dia tidak memahami ilmu tersebut memang kerana seorang guru yang tidak mempunyai begitu ilmunya untuk memahamikan seorang talib. Yang kedua, dia tidak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dia dikurniakan kefahaman dalam menuntut ilmu. Maka tu kita sebutkan banyak kali, apabila kita datang kepada majlis ilmu, luruskan niat kita, minta kepada Allah Jalla Jalaluh untuk memberikan kita kefahaman, faham agamanya. Dengan ikhlas kita nak faham agamanya. Kalau kita datang menuntut ilmu, kita belajar untuk mencari modal untuk kita berjidal dengan orang-orang yang lain. Kita tahu para mubtadi' ini yang kita belajar kita untuk menghentam orang, maka lihatlah ilmu tu tak sampai ke mana pun. Ya? Bila dia tak tahu nak hujah, mulalah dia tekan Google dia. Dia tekanlah Google, dia tekan YouTube dan sebagainya menjadi modal untuk dia berhujah. Maka bukan mudah begitu Ahlus Sunnah. Kita belajar untuk diri kita. Maka tu ana sebutkan, kita menuntut ilmu ni sometimes where we to be selfish. Kita belajar kadang-kala kita mesti kena ada sifat bakhil, iaitu kita belajar untuk diri kita sendiri. Dan Allah Azza wa Jalla mengajar kita untuk kita memelihara ku anfusakum wa ahlikum nara. Pelihara dirimu dan ahli keluargamu daripada api neraka. Bagaimana kita memelihara diri kita dan keluarga kita daripada neraka? Dengan ilmu. Ilmu itu for your own self. Kita belajar untuk diri kita sendiri dulu. Kan? Bukan belajar untuk kita menghentam, menunjukkan orang yang kita jago. Kita belajar. Di setiap komen-komen itu semua dihentam orang kawan-kawannya. Hati-hati ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum. Betapa ramai mereka yang mengaku mereka tu sunnah, salafi dan sebagainya, mereka menghentam orang. Sedangkan apabila ditanya, dia tak tahu ilmunya. Yang keduanya, wa ahlikum nara. Sampaikan ilmu kepada ahli keluargamu. Pelihara ahli keluargamu. Iaitu ummi wa abi, mak bapak kita, ya? Anak-anak kita, isteri-isteri kita, suami kita. Semua kita memelihara mereka daripada ahlikum nara. Daripada api neraka. Kerana itu ramai manusia ini dia belajar ilmu, dia pergi mencari ilmu sehingga dia saja yang salafi, dia saja yang menjadi Ahlus Sunnah, sedangkan isterinya, anaknya tidak sampai ilmu tersebut. Kerana apa yang dia belajar dia hanya menyampaikan kepada sahabat dia yang lain. Ya, sedangkan isterinya, anaknya semua tercecer kepada ilmu-ilmu Ahlus Sunnah ini. Kerana dia tak bawa kepada dars, ke ta'lim, belajar isteri-isteri dan juga anaknya ke ta'lim. Itu satu poin. Mungkin alasan-alasan tertentu, ya, tadi masalah. Kemudian yang keduanya, dia tidak menyampai ilmu kepada ahli keluarganya. Dan ini adalah musibah. Pelihara dirimu dan ahli keluargamu daripada api neraka. Kerana kita lihat dakwah para nabi, para anbiya, manhajul anbiya, manhaj para nabi sallallahu alaihi wasallam, wassalatu wassalamu alaihi. Ini semua lihat bagaimana dakwah Nabi Nuh, anaknya enggan menerima dakwah. Dia ingin mendakwah anak dia, mati-mati yang disebutkan dalam surah Hud. Ya bunayya irkib ma'ana, wahai anakku naik bahtera ini bersamaku. Yang dia ingin menyelamatkan hanya anaknya dulu, keluarganya dulu. Anaknya menderhakai ayahnya. Dikata, aku akan naik ke atas gunung ya'simuni minal ma', yang akan menjauhkan aku daripada air ni semua, tak kena. Dia tak tahu di atas segala apa pun makhluk di muka bumi ini Allah akan melenyapkannya, kecuali bahtera Nuh alaihi salatu wassalam. Dan lihat juga sebagaimana dakwah bapa kita iaitu Ibrahim al-Khalilullah alaihi salatu wassalam, dakwahnya kepada bapaknya. Cabaran fitnah yang dilalui oleh Nabi Ibrahim adalah kepada bapaknya. Ketika firman Allah Subhanahu wa taala tentang kisah Nabi Ibrahim kepada bapaknya, iaitu Azar,
Inni bari'um mimma tusyrikun, dan aku berlepas diri daripada apa yang kau syirikkan kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Ingat, dakwah kepada bapaknya. Lihat sebagaimana seorang isteri yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu Firaun, isterinya, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia pun ingin mendakwah suaminya seorang Firaun. Lihatlah, wanita juga ingin berdakwah kepada suaminya yang begitu taghut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dakwah ilmu ini kepada ahli keluargamu, ya ikhwan, azani Allah wa iyyakum. Baik, kita balik kepada poin yang tadi, iaitu yang baik kefahaman penjelasan seorang syekh tersebut, kita memilihnya. Yang paling baik upaya memahaminya. Tu kadang-kala kita menimba ilmu ini, kita lihat para ustaz ini dan syekh ini kadang berbicara tanpa kita tak memahami apa yang difaham, apa yang dicakapkan. Ya? Sehingga kita pun larau, kita pun pindah kepada perkara-perkara yang lain. Taib. Kemudian apa yang disebutkan di dalam poin ini, Ibnu Jama'ah Al-Kinani rahimahullah ta'ala, ana ambilkan satu riwayat, ya, di mana oleh Ibnu Sirin yang disebutkan di dalam kitab Muqaddimah As-Sahih Muslim. Apa disebutkan di sini? Fa'an ba'dis salaf. Sebahagian para salaf ini sentiasa berslogan dengan ucapan ini. Antum tahu apa slogan yang disebutkan oleh para salaf ini? Adalah hadza ilmu dinun. Ilmu ini adalah agamamu. Ilmu ini adalah agamamu. Fanzur amman ta'khudhuna dinakum. Maka perhatikanlah. Lihatlah dengan kepala matamu. Amman ta'khudhuna. Daripada siapakah kalian mengambilnya ilmu tersebut, agama ini. Lihatlah daripada mana kalian mengambil ilmu ni. Maka di sini terjadinya kita apabila mengambil ilmu ini, kita lihat daripada siapa yang kita nak ambil. Jangan jadi orang yang sembrono. Dan kita ada ilmu manhaj salaf. Manhaj salaf ini adalah salah satunya, iaitu namanya manhajut talaki. Manhajut talaki. Kita dah belajar manhajus salaf dalam macam mana kita mengenal manhaj salaf. Kita dah belajar manhajul istidlal, sebagaimana kita mempelajarinya dalam kita pengambilan dan memahami dalil-dalil daripada Al-Quran dan Sunnah. Macam mana kedudukan Al-Quran dan Sunnah untuk kita mencedok ataupun kita menakalkan dalil-dalil tersebut. Walhamdulillah. Yang seterusnya ini adalah, hari ini kita belajar adalah manhajut talaki. Manhaj dalam kita nak mengambil guru, pengambilan ilmu tersebut pula. Macam mana cara kita mengambil ilmu, kerana ilmu itu agama. Lalu apakah daripada siapa-siapakah kita boleh mengambil ilmu? Siapa-siapa saja kita boleh mengambil ilmunya? Maka jawapannya adalah tidak. Maka di sini para salaf sebutkan fanzur. Ini adalah perintah, yang ini bentuk amar, perintah untuk amman ta'khudhuna dinakum. Daripada manakah kalian mengambil ilmu tersebut? Antum akan lihat kita mengambil ilmu daripada mana? Daripada siapakah kita mengambil ilmunya? Ke mana kita nak pergi dan sebagainya. Yang kita lihat sekarang ni, antum dapat lihat di dalam Facebook dan sebagainya. Anda lihat ada sahabat-sahabat kita begitu mudah, begitu mudah men-share ataupun mengambil mana-mana artikel, video dan sebagainya daripada orang yang tak dikenali. Kita tak tahu sumbernya daripada siapa pun. Meskipun kita melihat benda itu baik, ada kebaikan. Ingat, setiap benda yang dapat kebaikan yang sedangkan kita tidak pasti perkara benda itu benar atau tidak, maka benda itu mirip kepada kebid'atan. Sebagaimana Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menuturkan dalam satu riwayat yang sahih, kullu bid'atin dalalah walau ra'un nasu hasanah. Setiap perkara itu adalah sesat dan menyeleweng, meskipun dilihat oleh kepala mata manusia itu ada kebaikan padanya. Ingat,
Walaupun antum lihat benda tu ada kebaikan, sedangkan benda itu tidak diajarkan oleh Nabi SAW, sedangkan kita tak tahu sumbernya daripada mana datangnya, maka hentikanlah sharing tersebut, hentikanlah penularan tersebut, tinggalkanlah perkara tersebut dan diamkanlah dirimu dengan ilmu yang ada pada diri antum, dan itulah ilmunya. Naam. Jadi mengambil ilmu yang kedua adalah kadang-kadang berlakunya fitnah. Fitnah yang seterusnya dalam kita mengambil ilmu ini, siapa sahaja yang mirip kepada sunnah ini yang kita berulang kali juga sebut ikhwan, iaitu mereka yang merasakan fik-fik mereka ada persamaan dengan kita. Fik-fik mereka ada persamaan dengan kita. Seperti solatnya, puasanya, mungkin majlis-majlis yang dia tak pergi itu ada persamaan dengan kita. Dia termasuk sunnah dengan kita. Tidak. Sama sekali wallahi kita tidak mengukur seseorang itu sebagai sunnah daripada perbuatan. Hanya golongan hizbi, golongan-golongan yang jahil, yang tidak memahami apa itu as-sunnah, mereka hanya mengukurkan kepada orang, kami tidak pergi ke majlis itu, kami tidak pergi majlis itu kerana itu tidak sunnah, itu bid'ah. Kamu pun sama dengan kita, sama dengan saya pun tak pergi kepada majlis-majlis tersebut. Lalu dia beranggapan itu adalah sebahagian daripadanya. Dan kita lihat, Anam selalu bagi contoh, antum lihat, orang kafir juga tak pergi majlis tu. Kenapa tak diklaimkan dia pun sebahagian daripada antum? Ada ramai manusia pun tak pergi kerana dia tak tahu benda tu majlis apa pun. Dia tak tahu hukum tersebut, dia tak nak pergi. Apakah itu sama? Tidak. Yang persamaan dengan jamaah, disebutkan ahlus sunnah wal jamaah, diikatkan, ditambatkan, dipahamkan, diketahui dengannya akidah. Prinsip-prinsip akidah. Dan manhaj. Manhaj itu akidah, akidah itu manhaj. Apabila menyelisihi walaupun sebesar zarrah daripada manhaj tersebut, maka orang itu diragui ilmunya, imannya diragui dalam pengambilan ilmu tersebut. Antum lihat berapa ramai yang mengaku dirinya bermuda-muda, ustaz salafi dan sebagainya, ingin menunjukkan wajah-wajahnya sebagai seorang ustaz di dalam Facebook dan sebagainya. Mengajak kepada penampilan-penampilannya seorang ustaz yang begitu jago dengan jubah dan serbannya. Wallahi hadzal aib. Ini aib ya ikhwan. Ini aib menunjukkan diri antum sebagai seorang ustaz yang begitu jago dalam Facebook. Kita lihat para kibar ulama kita. Macam mana sikap-sikap mauqif ulama kita? Macam mana ulama-ulama kita, para masyayikh kita? Ada tak merupakan sebahagian daripada itu? Ingin menunjukkan kejagoan mereka dalam dakwah, dalam penyampaian ilmu dan sebagainya. Meskipun pengikutnya begitu ramai dan sebagainya. Apakah itu kebanggaan Ahlus Sunnah? Tidak, Ahlus Sunnah itu kelompoknya minimal, sangat sedikit kelompoknya. Yang banyak itu tidak ghuraba. Yang ghuraba itu yang paling sedikit. Kerana al-Islamu bada'u ghariban wa sayaudu ghariban fatuba lil ghuraba, fatuba lil ghuraba. Kerana Islam itu mula dalam keadaan yang asing, yang pelik, yang aneh. Maka Islam itu akan berakhir dalam keadaan pelik dan aneh. Dan Islam ini terus akan berakhir daripada zaman sahabat. Mereka ini dianggap sebagai orang-orang yang pelik. Maka tetaplah kamu dengan orang-orang yang asing ini, kata Nabi SAW. Jadi jangan terjatuh kepada fitnah-fitnah yang ada dalam Facebook ini. Ya kawan, walaupun kita dalam perintah kawalan ini, jangan sampai kita asyik-asyik main Facebook pagi, petang, siang, malam, sehingga kita pun terlalai daripada fitnah tersebut. Kitab yang kita mempunyai di rumah, bacalah. Al-Quran yang kita dah belajar, teruskan baca Al-Quran tersebut. Dan teruskan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah irfa'al bala wal waba wal riba. Semoga Allah mengangkat semua fitnah-fitnah yang ada di muka bumi ini, dilepaskan, dilenyapkan. Teruskan berdoa. Jangan terus banyak bermain Facebook ini dalam keadaan berlebih-lebihan. Nanti kalau anak cakap terus main Facebook pula, antum kantul nampak anak main Facebook juga nanti ya. Nas'alullah al-afiyah. Berpada-padalah menggunakan wasilah yang mana diadakan di hadapan kita ini. Alhamdulillah. Jadi lihatlah ambil agama ni daripada siapa yang kita nak mengambilnya. Kita ada lebih kurang insyaAllah dari 10 minit lagi insyaAllah.
lihatlah agama ni kita nak ambil daripada mana. Daripada siapa kita nak ambil, harus kita macam mana ciri-cirinya kita akan lihat sebagaimana disebutkan di dalam kitab ini oleh para ulama-ulama kita dalam kita mengambil ilmu. Naam. Baik. Poin yang seterusnya, berkata Al-Imam Ibnu Jama'ah Al-Kinani rahimahullahu ta'ala. Apa yang kita nak ambil di sini, poin yang penting adalah Al-Thani, poin yang kedua, an yanqada li syaikhihi fi umurihi. Hendaklah berusaha mendapatkan syekh yang memiliki kesempurnaan fi umurihi, iaitu kesempurnaan ilmu dalam bidang yang dia kuasai. Wala yakhruja, jangan sekali-kali syekh itu terjatuh daripada terkeluar ataupun sebagaimana an ra'yihi wa tadbirihi, dan bukan dia luar daripada yang dia tidak ada kemampuan dalam ilmu tersebut, dia terkeluar daripadanya. Bal yakunu ma'ahu kal marid ma'a tayyib al-mahir. Sebagaimana kita nak mencari apabila kita sakit ini, kita mencari apa? Kita mencari seorang doktor yang pakar dalam penyakit tersebut. Maka Allah Ta'ala pun telah berfirman, fas'ahlu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jika kamu tak tahu, bertanya kepada orang yang tahu. Jangan kita tak tahu nak belajar matematik, antum pergi jumpa dengan cikgu bahasa Melayu, memang tak jumpa jawapannya. Kalau kita nak belajar itu, kita cari kepada orang yang mahir dalam ilmu tersebut. Barakallahu fikum. Baik, seterusnya apa yang disebutkan oleh Syekh Al-Imam Ibnu Jama'ah Kinani rahimahullahu ta'ala. Maka seorang syekh tersebut bersama syekh-syekh yang ada pada zamannya itu. Seseorang itu hendaklah bersama dengan syekh-syekh, masyayikh, wa ya'lamu anna dhullatu asy-syekh li syaikhihi izzun. Maka sentiasalah dia kena bersama mengambil ilmu daripada syekh-syekh yang mempunyai kemampuan dalam ilmu tersebut. Jangan bukan daripada syekh yang daripada kalangan yang mengambil ilmu daripada isi buku. Ini yang tak boleh ni. Yang tak boleh mengambil ilmu daripada seseorang yang kita tak tahu daripada sumber ilmu daripada mana. Ada orang ini, dia mengambil ilmu, dia nak pergi ngajar, dia pergi ambil ilmu daripada kitab-kitab mana dia cedok, dia baca daripada YouTube dan sebagainya, kemudian dia mengajar. Bila orang bertanya pada dia, tak tahu. Ini berlaku banyak fitnah. Inilah dia ilmu daripada as-saghir. Jadi kita tahu tahap, maka tu antum sendiri akan tahu terhadap macam mana ilmu seseorang syekh itu pada awalnya. Kerana kita pun benda tu fitrah, benda tu biasa, perkara biasa yang kita dapat tahu. Maka kita jangan ambil ilmu daripada perut buku ataupun isi buku sahaja. Dan kita akan lihat apa yang disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan juga jangan kita tidak kenal, yang tidak dikenali bergaul dengan para masyayikh yang mempunyai ilmu tersebut. Maka sentiasalah, kata Imam Al-Kinani, syekh tersebut bersama syekh-syekh yang ada pada zaman ini, yang terpercaya, yang thiqah, yang kita bersama dia. Maka sama alhamdulillah sampai hari ini, meskipun kita jauh di benua Arab, para ustaz-ustaz salafiyin yang bersama para kibar ulama, yang kita masih berkontak dengan seperti Syekhuna Saleh Fauzan hafizahullah ta'ala, Syekh Uthaimi, Syekh Adil, Syekh Ruzaik, Syekh Muhammad Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala, Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala. Kita bersama mereka, dan alhamdulillah sekiranya kita ada soalan-soalan yang kita tidak mampu untuk menjawab, kita rujuk kepada ulama. Kita rujuk kembali kepada ulama.
Bukan jangan kita memandai-mandai, mengubah dan kita mengolah dan kita seolah-olah kita faham kaedah tersebut. Kerana ilmu kita ni masih terbatas lagi. Dan itu sikap kita seorang salafi yang mengikuti manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akhir poin sekali, kita ungkapkan daripada ungkapan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala yang disebutkan oleh Imam Badruddin Al-Kinani. Disebutkan di sini, man tafaqqaha min butunil kutubi dayya'a ahkam. Barang siapa yang mempelajari agama kefahaman fiqh ini, kefahaman agama ini, min butunil kutub, daripada perut kitab. Maksudnya buka kitab dia cedok daripada kitab semata-mata, maka dia telah mensia-siakan hukum. Apakah yang dimaksudkan dengan orang yang mencari daripada isi kitab dan mensia-siakan hukum? Ini ada dua perkara yang harus kita fahami. Yang pertama adalah bukan bermaksud kita tidak boleh membaca kitab dan sebagainya. Ramai orang dia boleh beli kitab tafsir, dia boleh beli kitab hadis. Akan tetapi apabila dia tidak ada ilmu dasar, usul kepada kitab tersebut, manhaj dalam mengambil ilmu tersebut, maka berapa pentingnya ilmu-ilmu usul ini, seperti manhaj talaki, manhaj salaf, manhaj dalam mengambil hadis dan sebagainya. Usul-usul ini, sekiranya seseorang itu terjatuh ataupun tidak mempelajari ilmu tersebut, maka ia tidak akan faham kepada kitab-kitab tafsir ini. Ada kitab tafsir macam mana pun, apabila tafsir ini kita mempelajari ilmu nasawan mansukh, kita mempelajari riwayat-riwayat daripada beberapa riwayat tentang hadis-hadis ini, yang mana nasah dan mansukh, yang mana datang kemudiannya, maka kita perlukan ilmu tersebut. Kita belajar kitab-kitab sunan, baik, taib, tak jadi masalah dan digalakkan untuk kita memiliki kitab-kitab ini. Akan tetapi kalau kita tidak memahami ilmu dasar-dasar hadis, maka kita tidak memahami apa itu hadis. Dan kita tak boleh memahami hadis tersebut tanpa syarahnya. Seorang talabul ilm tidak akan memahami maksud hadis tanpa syarahnya. Maka tu berapa pentingnya kita belajar melalui talaki bersama kibarul ulama, bersama syekh. Maka dia akan mensia-siakan hukum. Hukum tu dah ada depan mata dia, tapi dia tak tahu macam mana nak mengamalkannya. Ana berikan contoh masalan. Yang pertama adalah doa nanti nak buka puasa. Doa buka puasa. Kita lihat berapa ramainya manusia dalam keadaan kejahilan, dia tak tahu macam mana nak mengamalkan fiqh doa ni. Itu namanya fiqh doa. Dalam riwayat yang hasan, yang baik, Nabi SAW mengajar kita baca doa ini, datang daripada Sunan Abu Dawud, di mana Nabi SAW bersabda, diajarkan doa tersebut, zahabadh dhama'u wa batalatil uruq wa thabatal ajr insya-Allah. Doa buka puasa ni bila kita nak baca? Ketika kita nak makan ke? Ketika hidangan ada depan kita ke? Dan sebagainya. Itu kefahaman. Hadis tu benar, boleh diamalkan. Tapi keadaan situasi nak kefahaman tu yang mereka tidak mempunyainya. Kitab sunan ada, hadisnya ada, maka dia akan sia-siakan hukum tersebut. Kerana apa? Tidak memahami. Kerana dia cedok daripada kitab itu langsung, secara langsung, automatik dia ambil. Maka dia tak akan faham. Maka kita harus penjelasan daripada para alim ulama. Walhamdulillah. Jadi baru kita faham doa ni dibaca setelah kita berbuka, yakni lepas kita minum air, lepas kita makan rotab ataupun tamar, baru kita membaca doa tersebut. Bukan pada awalnya nak buka puasa kita baca doa buka puasa. Ya, sebelum makan tu doa makan, iaitu bismillah, baca tasmiyah, bismillah. Kemudian kita makan dan kita minum, makan rotab dan sebagainya, baru kita baca doa tersebut. Naam. Baik. Kemudian berkata Imam Syafi'i lagi, min a'zamil baliyah tamasyuyukh as-sahifah, iaitu di antara musibah paling besar adalah diangkatnya para sahafiyah. Siapa itu sahafiyah? Sebagai syekh-syekh yang disebutkan oleh at-tamasyukh, iaitu menjadikan syekh-syekh di kalangan sahafiyah. Yang disebutkan oleh Imam Ibn Kinani rahimahullah ta'ala, sahafiyah adalah orang-orang yang hanya belajar daripada kitab-kitabnya, daripada ambil ilmu daripada cedokan-cedokan kitab.
Dan ini adalah sahafiyah. Jauh daripada ihdhar min sahafiyah. Jauh daripada orang yang tidak mempunyai ilmu mengambil ilmu daripada kitab-kitab. Lalu dia tidak faham daripada apa yang disebutkan oleh Syekh. Dan antum lihat berapa ramai orang yang mengaku salafiyin dan sebagainya, mereka mengambil kitab-kitab daripada guru-guru ulama-ulama besar kita seperti Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, Syekhul Islam Ibn Baz rahimahullahu taala, Imam Muqbil, Imam Albani rahimahullahu taala, ulama-ulama yang telah meninggal dunia ini. Lalu mereka mengambil ilmu-ilmu daripada mereka sedangkan mereka tidak memahami manhaj-manhaj yang diajarkan oleh para ulama-ulama ini. Ya? Lalu mereka mensyarahkan kitab Syekh Utsaimin, syarahkan kitab Albani, dan mereka mengubah dasar-dasar yang diajarkan oleh kitab tersebut. Dan ini yang disebutkan sahafiyah, mereka mengubah kitab. Jadi kita nak belajar kitab daripada mengambil daripada Syekh Utsaimin, kita nak ambil kitab daripada Albani, Ibn Baz dan sebagainya. Kita kena faham manhaj ulama tersebut dalam akidahnya, dalam ilmunya, dalam talakinya, kita kena faham. Baru kita boleh memahami bagaimana ulama itu menyampaikan. Dan baru kita bila faham talakinya, kita tahu daripada macam mana pandangannya seorang salafi, seorang ahlus sunnah ataupun seorang khawarij dalam penyampaian ilmu tersebut. Barakallahu fikum. InsyaAllah kita akan sambung dalam adab ini. Dalam hari akan datang, kita masih ada lagi beberapa belasan hari lagi yang kita akan bermukim. Kita akan wukuf di rumah masing-masing. InsyaAllah dengan wasilah yang ada, ikhwan wa akhwat azaniyallahu wa iyyakum. Jangan putus asa, jangan putus harapan. InsyaAllah kita jumpa pada sesi hadapan. Kita teruskan kepada persoalan-persoalan yang ada, insyaAllah nak bantu. Persoalan, apa penyebab majoriti kaum muslimin lebih mengkedepankan ijazah dibanding ilmu yang bermanfaat, dan apa penyebab mereka berpaling daripada menuntut ilmu syar'i? Mereka yang berbandingkan, yang menyukai dengan ijazah ini fitnah, ini syubhat. Ijazah ini adalah salah satu ujian-ujian kertas di dalam universiti jamiah. Ya, benda tu taib, baik. Selagi mana universiti itu adalah universiti ahlus sunnah, bukan universiti yang mengajak kepada benda-benda bid'ah dan kesyirikan ataupun akidah yang menyimpang, ya alhamdulillah. Cuma seseorang itu apabila menuntut ilmu, tidak bolehlah kita lihat kepada ijazah. Dan kita lihat betapa ramainya kibar ulama kita yang tidak mempunyai ijazah kertas ini, seperti Imam Albani, Imam Muqbil dan sebagainya. Tapi mereka adalah ulama yang begitu hebat dalam ilmu hadis, ilmu fiqh dan juga kefahaman dalam agama. Mereka begitu jago. Walhamdulillah. Lihatlah. Jadi yang ada mempunyai kertas ni barangkali tanya pun tak tahu apa nak jawab. Jadi ilmu itu diukurkan ke bagaimana dia memahami agama tu. Dia bersama ulama ataupun tidak. Meskipun dia ada PhD dan sebagainya, tetapi dia tidak mengikuti manhaj salaf, cukup fahuwa jahil, maka cukup bagi kita mengetahui bahawa dia seorang yang bodoh. Seorang yang tidak mempunyai ilmu. Meskipun dia ada PhD macam mana sekalipun, tetap kita tidak mengambil ilmu daripada mereka disebabkan kefahaman kepada manhaj itu tidak benar. Apa penyebab mereka ini terhadap berpaling daripada menuntut ilmu syar'i? Kerana mereka tidak diberikan hidayah. Yang pertama, tidak diberikan hidayah oleh Allah. May yahdihillahu fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah nak beri hidayah, maka dia Allah berikan. Meskipun seseorang itu kita cintai sekalipun. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, sebab turun ayat ni, Nabi SAW inginkan pakciknya itu memeluk agama Islam, maka Allah memberikan wahyu tersebut kepadanya, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Meskipun orang yang kau cintai itu engkau tidak dapat memberi hidayah, kecuali kerana apa? Hidayah itu hanya milik Allah Azza wa Jalla. Jadi orang yang berpaling pada ilmu syar'i ini adalah orang yang tidak mendapat ilmu
hidayah. Kerana ilmu itu adalah hidayah. Hidayah itu adalah ilmu. Ya, maka hidayah itu ada dua. Satu hidayah dengan ilmu, dan satu dengan taufiq. Disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin dalam beberapa kitab tafsir beliau, di antara dalam Durusul Fatawa Al-Haramain Asy-Syarifain dan juga dalam kitab tafsir Suratul Fatihah. Naam, wallahu taala alam. Soalan yang kedua, bagaimana untuk mengetahui seseorang guru itu dalam bidangnya? Contohnya dalam bidang hadis, tafsir dan lain-lain. Apakah dari latar belakang pendidikannya, ijazah, PhD dan sebagainya? Ya, kita tidak sebutkan secara khusus. Secara khususnya. Contoh, kalau orang yang menggunakan ijazah, maka dia akan tergantung kepada kemahiran dia tersebut. Kalau dia hanya ijazah masalah hadis, maka dia bicara masalah hadis. Dia tidak boleh bicara masalah lain. Maka itu kita di kalangan para Ahlus Sunnah ini, ustaz-ustaz Ahlus Sunnah, dia harus memahami segala-gala aspeknya. Segala-galanya dia harus tahu, kerana itu agama. Maka terjatuhnya fitnah ini, kalau dia belajar di universiti, dia hanya belajar usul fiqh, dia hanya bicara masalah usul fiqh saja. Oh, aku tidak boleh bicara dalam masalah akidah, kerana dia tak belajar akidah. Oh, macam gitu orangnya tak mempunyai akidah. Jadi seorang Ahlus Sunnah harus mengetahui seluruhnya, memahami agamanya secara seluruhannya. Kerana Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah. Masuk Islam itu jadi orang Islam yang memahami Islam kepada seluruhannya, tidak boleh memahami sebahagian-sebahagiannya saja. Maka bezanya seorang ustaz Ahlus Sunnah Salafiyun dengan seorang ustaz yang mubtadi' ini. Seorang ustaz salafi, dia memahami, insyaAllah biiznillah, memahami ilmu itu seluruhnya, tafsirnya, hadisnya, fiqhnya dan sebagainya. Bukan maksudnya dia memahami mesti dia tahu, tapi dia faham dalam hal tersebut. Jika tidak, mereka rujuk kepada ulama. Adapun pada ustaz-ustaz para asatidz mubtadi' ini, mereka tak faham, lalu mereka mengubah dan mereka mengolahkan sendiri soalan-soalan tersebut, sedangkan mereka tak tahu. Maka kita tak payah cerita banyak lah. Kalau kita cerita tanya masalah Syiah dan sebagainya, mereka bukan bidangnya, lalu mereka mengapu-ngapu menjawab tentang Syiah. Meskipun kita dah tahu Syiah tu tak betul, tapi kalau jawapan itu mengapu-ngapu, dan itu bukanlah ilmu. Itu bukan dikatakan ilmu. Wallahu ta'ala alam. Fi soal al-akhar. Baik, tayyib. Soalan lain. Soalan lain yang mana datangnya tentang isu solat hajat ni. Hari ini solat hajat ni. Apakah disunahkan untuk solat hajat? La, wallahi tidak ada dalil yang memerintahkan untuk solat hajat. Ikhwan fiddin azani Allah wa ayakum. Tidak ada dalil yang untuk memerintahkan kita solat hajat. Tidak ada. Tidak ada dalil yang memerintahkan kita untuk solat hajat. Kerana solat hajat itu tidak mempunyai dalil, dan kita kena harus tahu bahawa hukum asal ibadah itu adalah apa dia? Haram. Selagi mana tidak ada dalilnya. Itu yang pertama. Jadi apa sunnahnya apabila kita menghadapi musibah ini? Yang pertama yang diajarkan oleh Allah dan juga Rasulnya SAW adalah tahajud, doa. Waktu-waktu mustajab, doa di malam hari. Solat tahajud, bukan solat hajat di siang hari. Sekiranya kita ada keperluan, kita ada benda sesuatu yang kita ingin meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya teruskan. Kita solat malam, bangun malam, tahajud, berdoa kepada Allah, maka Allah memustajabkan doa-doa tersebut biiznillah insya-Allah. Naam. Kemudian yang telah ditunjukkan gambar si fulan ini solat jamaah hajat itu dalam bentuk jarak, dan telah ana jawab soalan tersebut kalau tak silap pada hari Isnin lepas, sebagaimana berkata Syekh Abdul Muhsin Abad Al-Badr hafizahullah taala wa riayah, seorang ulama hadis di Madinah. Dan ini ana tahu dia pun klaim yang Syekh Abdul Muhsin ni gurunya dulu di Madinah. Tapi solatnya
tidak merujuk kepada ulama. Inilah terjadi apabila seseorang itu rasakan dia buat itu adalah benar, tanpa rujuk kepada ulama. Apabila solat jamaah dalam jarak-jarak 1 meter di hadapan kiri dan kanan dan depan belakang, itu bukan solat jamaah, kata Syekh. Dan itu termasuk solat munfarid, iaitu solatnya bersendirian, bukan jamaah. Jadi di sini banyaknya, pertama adalah solat hajat itu tidak ada perintahnya. Yang kedua, solat hajat bentuk jamaah pun tidak ada perintahnya. Kemudian solat hajat itu dalam solat jamaah dalam bentuk jarak-jarak itu juga tidak ada perintahnya. Jadi ini semua adalah perbuatan yang sia-sia belaka, sebagaimana disebutkan hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha fi jami' sahih Bukhari wa Muslim. Man ahadatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan satu amalan yang bukan daripada urusan kami, maka perbuatan tersebut tertolak. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah kita akan ketemu dalam dars yang akan datang. Untuk dars malam ini insyaAllah kita lihat bagaimana, insyaAllah kalau diberikan kesihatan dan juga kekuatan, insyaAllah kita akan sambungkan dars malam ini. Jika tidak, kita akan jumpa keesokan hari. Alhamdulillah siang hari ini lebih bermayah berbanding malam hari, kerana waktu-waktu ni kalau malam hari itu, siang hari dah makan banyak, malam hari sudah kecapekan, semua ngantuk di rumah. Ana kerana belajar, kalau datang ke majlis saja banyak yang tertidur. Ana rasa walaupun online, nampak online, tapi ramai yang matanya tertutup. Ramai matanya yang tertutup di rumah itu. Jadi yang mana mata tertutup itulah yang kita tak nampak ni. Jadi teruskanlah ikhwan. Kita akan jumpa pada hari akan datang. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.